Sikran meluru masuk macam orang gila dan cuba bermati-matian angkat almari pakaian tu. Tapi almari tu langsung tak bergerak, macam dah melekat kat lantai. Perlahan-lahan, darah segar mula mengalir keluar dari celah almari sampai membasahi lantai. Dia terpaksa tengok dengan mata sendiri, anaknya dah tak bernafas dan tak bergerak lagi, mati dihempap hidup-hidup kat depan mata dia. Ini bukan kemalangan dan bukan sebab kualiti almari tu teruk. Tapi ini sumpahan, ini sihir. Sebuah permainan pemburuan yang seluruh keluarga mereka takkan dapat elakkan. Hari ini, kita akan huraikan filem seram terhebat dari Turki ini, iaitu Sicin 2. Dari awal sampai habis dengan jelas sekali. Watak utama cerita ini, Sikran asalnya ada sebuah keluarga kecil yang bahagia, suami yang penyayang dan anak lelaki berusia 3 tahun bernama Birol. Tapi kebahagiaan tu cuma lakonan semata-mata. Padahal maut sebenarnya tengah mengetuk pintu mereka. Selepas majlis pengebumian, keluarga ni terus hancur sepenuhnya. Dia dengan sedih simpan semua barang peninggalan anaknya ke dalam peti kayu. Sejak hari tu, macam-macam kejadian aneh berlaku kat rumah mereka. Memang misteri gila. Masa berjalan kat luar pun, dia boleh nampak almari pakaian tumbang kat tengah jalan, siap ada 2 lembaga hitam yang menyeramkan berdiri kat belakang. Bila ada van lalu, barulah ilusi tu hilang. Mula-mula dia ingat mental dia yang bermasalah sebab asyik dengar suara perempuan menangis dari dalam almari. Sikran juga kerap nampak 2 orang pelik berbaju hitam berdiri kat sudut bilik sambil merenung dia. Manakala suami dia pula asyik tuduh dia yang punca anak dorang mati sampai jadi macam orang gila maki hamun dia tanpa henti, tanpa nak siasat punca sebenar. Sampailah satu hari, suami dia tiba-tiba balik rumah. Sikap dia berubah jadi lembut sangat dan tak maki-maki lagi. Dia siap beritahu yang dia terserempak dengan makcik dorang masa dalam perjalanan balik. Sikran terus tergamam sebab makcik dorang tu dah 10 tahun meninggal dunia. Macam mana suami dia boleh nampak? Tengah dia bingung, tiba-tiba pintu rumah diketuk kuat dari luar dan suara kat luar tu adalah suara suami dia. Dia terus ketakutan. Kalau kat luar tu suami dia, habis tu lelaki yang baru masuk tadi siapa? Bila dia tengok balik kat sofa, kelibat suami dia tadi dah hilang misteri. Masa dia buka pintu, dia terus kena marah dengan suami dia. Jelaslah lelaki kat depan pintu ni baru suami yang sebenar. Walaupun pelik, dia malas nak fikir panjang dan ingat itu cuma halusinasi sebab dia tengah tertekan. Satu hari, masa dia tengah menangis kat kubur anak dia, sejurus dia pusing belakang. Dia nampak lagi lembaga hitam tu. 2 orang berbaju hitam tu berdiri kaku kat belakang dia. Dia punyalah takut sampai lari lintang pukang balik rumah. Bila malam, dia asyik mimpi. Ngeri ada orang belah. Perut dia sebab nak minta balik anak dorang. Semua tu rasa realistik sangat. Dengan rasa sedih, dia pun buka peti kayu simpanan dia, tapi rupa-rupanya peti tu dah penuh. Dengan air darah dan gambar anak dia. Tengah terapung ke atas. Masa dia tengah angkat gambar tu, tiba-tiba ada patung kayu timbul dari dalam darah. Kat sini, baru Sikran sedar. Ini semua bukan halusinasi atau kebetulan. Esoknya, dia terus cerita segalanya kat kawan baik dia dan kawan dia bawa dia pergi jumpa dukun terkenal kat situ. Akhirnya, segala rahsia mula terbongkar melalui dukun pakar tu dan Sikran pun tulis semua pengalaman misteri dia untuk rujukan sang dukun.